Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma arda 'anna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud semuanya akan binasa hancur, apa yang ada di atas bumi, di langit. Yang kekal selama-lama adalah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha tinggi kemuliaan dan keagungannya. Ar-Rahman 26-27. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia dihormati Ili dan seluruh dan kuasa pengurusan program Duha Wasilah dan seluruh kehadiran pada pagi ini, sama ada yang jauh, yang dekat, jemaah yang tetap, yang bersama-sama dalam kesempatan pada kali ini, kerana saya fikir insya-Allah program ini program yang terbuka dan kita pun mengalu-alukan kehadiran rakan taulan yang lain di kalangan mereka yang sentiasa berhasrat untuk mencari ilmu. Dan saya sendiri pun mengiklankan melalui FB dan IG saya. Diharapkan insya-Allah ada rakan taulan yang join bersama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama di kesempatan di pagi duha yang berkat Sabtu yang penuh ketenangan ini, pertama-tama kita merafak syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita rezeki kehidupan, rezeki keimanan, dan yang paling utama ialah rezeki ilmu dan Islam. Ilmu, rezeki iman dan Islam, itu yang paling utama. Kerana dua-dua rezeki ini rezeki yang abadi, insya-Allah mudah-mudahan Islam memandu kita dan iman penyelamat kita. Islam memandu kita ke jalan kebaikan, keselamatan, dan iman pula akan membawa kita kepada jalan keamanan, kesejahteraan secara abadi insya-Allah di hari akhirat yang pastinya kita akan dihitung, dinilai, dihisab oleh mahkamah Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara. Amalan kita, iman kita, dan ilmu kita. Ini tiga perkara dihitung oleh Allah di padang mahsyar. Iman kita, ilmu dan amalan kita. Justru untuk kita memperkemaskan iman, ilmu dan amal tadi, maka kita berada di pentas ilmu pada pagi ini untuk tujuan tersebut. Ikhlaskan hati kerana Allah Azza wa Jalla,
hadir dengan penuh keinsafan, fokus, jadikan ini peluang keemasan kita. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita lebih besar lagi daripada apa yang kita nikmati. Kalau dunia kita nikmati rezeki makan minum, akhirat kita nikmati rezeki syurga dan rahmat redha Allah SWT. Itu kenyataan yang baik. Pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita yang terakhir ialah pada tanggal 15 hari bulan Januari yang lepas. Kira-kira sebulan jugalah ya. Sebulan juga yang sepatut minggu lepas saya fikir ada, tapi kita tangguhkan ataupun batalkan disebabkan faktor tertentu. Jadi hari ini kita kembali bertemu dalam tajuknya ialah persiapan untuk mati page 56. Persiapan untuk mati page 56. Baik. Saya telah mukadimahkan sedikit pada kesempatan yang lepas, saya nak ulang baliklah ya. Antara perkara dasar yang sentiasa perlu diingati dalam kehidupan seharian adalah kematian. Ia adalah penamat bersebuah kehidupan di alam bumi. Kematian itu pasti berlaku. Ia boleh ibaratkan pintu yang dimasuki untuk menuju ke jenis yang baru, iaitu alam akhirat. Maka ini jelaskan Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap dia bernafas akan merasai kematian. Jadi kita telah sebutkan dalam penghujung bicara kita pada bulan yang lepas, kematian seolah ada pintu masuk kita akan masuki. Jadi kematian is satu pintu masuk ke mana? Pintu masuk ke alam barzakh. Pintu masuk ke alam kubur. Pintu masuk ke alam mahsyar. Ini pintu masuk kita. Jadi orang yang meninggal dunia, alam kubur adalah pintu masuknya. Kita akan keluar lagi dah. Kena ingat di satu kata saya lupa nak sebut bahawa bila datang kematian itu adalah pintu masuk tanpa keluar. Babud dukhul dunul khuruj, dunal khuruj. Ini kata ulama ya. Pintu masuk tanpa keluar. Mana kita pintu masuk keluar tak boleh dah. Kalau pintu dunia boleh masuk dan keluar. Pintu di bumi, pintu rumah, pintu kenderaan, pintu pejabat kita boleh masuk, pintu keluar. Kadang-kadang ada pintu depan masuk, belakang keluar. Kadang-kadang pintu sama keluar masuk. Tetapi bila datang kematian, dia hanya pintu masuk tanpa pintu keluar lagi. Pintu alam kubur, pintu masuk tanpa keluar lagi. Pintu alam barzakh bila kita masuk tanpa keluar lagi. Pintu alam mahsyar bila kita masuk dan kematian tanpa keluar lagi. Dan pintu syurga bila masuk kita keluar lagi dah. Jadi ini di antara peringatan yang disebut kepada ulama, hunaka babud dukhul dunal khuruj. Di sana ada pintu masuk tanpa keluar. Itu pintu kematian. Kalau pintu dunia kita boleh masuk, kita boleh keluar bila-bila masa. Masuk jam 5 petang, keluar mungkin jam 10 malam. Masuk jam 8 pagi pejabat, boleh keluar jam yang sama, pintu yang sama pada pukul 5 petang. Bila kematian datang, ia pintu masuk tanpa pintu keluar. Ini maksudnya masuk untuk menuju ke mana? Ke alam akhirat. Maka kematian adalah permulaan untuk kita sampai ke pintu akhirat yang sebenar-benarnya. Itu kenyataan alam kematian. Allahu Akbar ya. Betulah orang yang sentiasa ta'ammul ataupun menghitung tentang soal kematian, dia akan terasa, dia akan merasa sesuatu sebenarnya. Dia boleh merasa ketakutan, keinsafan, dia boleh rasa. Zikir akan kematian. Ingatkan mati ini tuan-tuan puan-puan boleh menginsafkan kita, menyedarkan kita, jadikan kita dalam keadaan tersentaklah. Saya baru kejap tadi kematian seorang sahabat, jiran, 40 awal pagi tadi. 3 minggu koma, kesan daripada stroke, sampai tangan darah tinggi. Baru jam 5 tadi lebih kurang meninggal. Sekarang dalam urusan hospital. Dan insyaAllah akan dibawa ke masjid. Kampung saya lah. Ya. Usia masih muda dan hidup muda pada saya lagi. Adik pada saya lah kira-kira umurnya. Tapi itulah sebuah kehidupan. Tak mengenal usia. Tak kenal siapa pun kita.
Tak kenal muda dan tua, tak kenal anak kecil, anak dewasa, remaja. Kematian datang, ia kematian yang benar. Innal mauta haqqun. Mati benar. Baik, itu antara yang sekolah ya. Terasa juga tu bila dengar kematian orang muda-muda lebih awal kita ni, terasa. Baik. Menurut Imam Al-Ghazali, kematian itu datang tanpa minta izin, tanpa mengetuk pintu memasukinya. Ia datang secara tiba-tiba dan mengejutkan. Ini bahasa yang digunakan pakai Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Kita boleh bayangkanlah bagaimana seorang ulama yang besar diguna perkataan begitu menyentuh hati kita. Kata Imam Al-Ghazali, kematian datang tanpa minta izin. Dia tak datang minta izin, Tuan, kematian akan datang 2 hari lagi ya, tunggulah masanya. Tak begitu. Ataupun mengetuk pintu rumah kita. Tuan rumah sekian-sekian, ingat dia kematian akan datang besok awal pagi 10 subuh. Jaga-jaga. Tak ada. Tetapi tiba-tiba datang dan amat mengejutkan. Dalam kesihatan boleh meninggal. Dalam seronok santai boleh meninggal. Tengah bersama anak isteri boleh meninggal. Tengah makan minum boleh meninggal. Tengah driving boleh meninggal. Tengah solat baca Quran boleh meninggal. Tengah bermain bola boleh meninggal. Tengah berjogging boleh meninggal. Tengah berehat boleh meninggal. Tengah membaca Quran, sedang study di bilik bacaan, meninggal. Ini saya sebut ulang sebab apa? Sebab nak menggambarkan kepada kanta ulang semua, itulah kematian kepada kita. Sebab kita hadapi semua itu. Ada masa kita sedang bersantai di keluarga, sedang makan, sedang bergurau senda, sedang bersolat, sedang beribadat, sedang baca Quran, sedang driving, sedang berjogging. Kita semua itu kenyataan kita. Ingat, ingat dan ingat di mana pun kita berada. Kata Imam Al-Ghazali, kematian datang mengejutkan kita dan datang tiba-tiba. Innal mauta ja'a baghtah. Datang tiba-tiba. Ya, boleh faham tuan-tuan ya? Kita bukan nak angkat kesedihan pada pagi ni, tapi keinsafan. Ini bukan cerita kesedihan. Cerita kita cerita keinsafan. Untuk kita kejutkan hati yang sedang tidur. Hati yang sedang lena. Kita hidup di tuan dalam suasana hati kita lena sebenarnya. Hati saya pun sama. Lena, tidur, lalai, lupa dan leka. Bila kematian datang saja baru kita terasa, dah mati aku rupa-rupanya. Itu kita tak nak. Kita ada persiapan untuk meninggal dunia sebagai orang Muslim. Allahumma tawaffani musliman. Ya Allah, matikan aku di mana sekalipun aku mati, mati orang Islam. Mati orang beriman yang mentaatimu ya Allah. Itu harapan kita. Baik. Itu kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Menarik, ringkas, padat. Apa kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lah. Muka surat 57. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, jika hari kematianku telah tiba, bagaimana aku boleh lari daripada kematian itu? Hari di mana aku tertakdirkan untuk tidak boleh atau boleh. Hari yang ditakdir aku tidak mau, tidak aku takuti kerana apa yang telah takdir mati tidak selamat daripada kepastiannya. Tengok tuan-tuan. Di Ali ini bercakap dalam nada rintihan. Bukan dia tolak kematian. Tapi dia bercakap tentang satu hakikat dia akan ketemui, dia akan pasti ketemui. Satu benda yang real akan ketemui. Kata-kata beliau ini menarik. Saya pindah daripada satu tulisan, kitab-kitab lama, sangat lama. Kitab yang ditulis dah hampir 500 tahun, tak silap saya. Lebih kurang begitulah, saya pun lupa nama kitab, tapi ada kutipan saya tulis. Di mana dalam kitab ditulis banyak rintihan munajat daripada orang-orang beriman. Termasuk kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi apa kata beliau? Jika hari kematianku telah tiba, bagaimana aku boleh lari daripada kematian itu? Tak lari dah. Nak lari ke mana? Nak sembunyi kat mana? Sembunyi kat mana kita tuan-tuan? Tidak ada. Malaikat maut akan kejar kita. Maksud kejar adalah bersama kita. Bukan kejar maksud berlari, tidak. Bersama kita di mana kita berada. Sampai masa diambil nyawa. Kata Ali, ke mana aku nak lari? Kalau hari takdir aku mati,
Tak boleh tidak aku terima hakikat. Ma qaddarullah fa'al. Apa Allah takdir akan berlaku. Allah takdir mati, matilah. Baik. Dan kata dia, hari yang itu aku tidak aku takuti. Kenapa nak takut, kata Ali? Bila aku mati, matilah. Apa nak ditakutkan? Cuma tinggal lagi persoalan kepada kita, tuan-tuan. Takut tak takut ini, dibalik pada soal ilmu dan amal dan iman. Itu saja. Saya sebutkan tadi. Orang takutkan mati kerana faktor ilmu yang kurang, amal yang kurang, iman yang tak cukup di dada. Faktor takutkan mati kan itu saja. Kerana amal tak cukup, iman tak sempurna, ilmu pun tak ada. Itu yang takut mati. Orang yang ilmu di dada, amal dia buat, dia tak akan takut mati. Memang mati menakut, tapi dia tak takut mati sebab dia tahu penghujungnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah pegang remote control hidupnya. Bila Allah on, dia on. Allah off, dia offkan. Dia offkan, dia akan mati. Jadi ketakutan kita ini bukan soal mati itu ketakut sebenarnya. Tanyalah siapa? Kan aku ilmu tak cukup. Nak mati macam mananya? Ilmu tak belajar ni. Iman tak berapa ada, bahkan tak ada pun. Amal lagu kurang. Nak mati macam mana? Ketakutan kerana soal itu sebenarnya. Jadi sebab tu kita dalam hidup ini, kenapa kita diminta supaya berilmu, beramal? Sebab kita nak siap untuk mati. Saya suka sangat nak bawa kepada satu ayat Al-Hasyr 18. Ayat ni saya memang cukup suka untuk bawa dalam perbincangan bila sebut hal mati dan kematian. Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr 18. Surah ke berapa? Al-Hasyr 18 ayat ke-18. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah. Allah sebut dalam surah Al-Hasyr 18 itu, hei manusia, tolong semak, tolong perhati. Tengok Allah guna perkataan wal tanzur, tolong semak, tolong perhati, tolong tengok diri masing-masing. Mana apa, tuan-tuan? Mana Allah nak tegas kepada kita, tolong tengok amal banyak mana kamu ada sekarang. Modal kamu ada tidak? Modal amal kamu. Tengok iman kamu, tara mana iman, kuat ke kuat atau tidak kuat, kental ke tidak kental. Tengok ilmu kamu, belajar tak belajar. Bila Allah sebut wal tanzur, tolong semak diri, dengan makna Allah minta kita semak tentang ilmu, amal dan iman kamu kepada Allah SWT. Jadi ayat Quran itu jelas, terang lagi bersuluh. Allah nak ingatkan hamba supaya ada persiapan. Kenapa persiapan itu perlu? Kerana kematian datang mengejut. Itu saja jawapannya. Itu jawapan, tuan-tuan. Kalau ada orang tanya, kenapa belajar sangat-sangat ni? Kenapa rajin cari ilmu? Kenapa cari kenapa suka sangat tambah iman ni? Jawapan mudah saja. Sebab aku nak mati dalam iman. Aku nak mati dalam ilmu, dalam keimanan. Aku tak nak mati dalam kekufuran kepada Allah. Tak nak mati kejahilan. Tak nak mati dalam dosa maksiat. Tidak. Itu jawapan mutlak. Ini yang diajar para ulama kepada kita. Dan Ali sebut, kenapa aku takut pada mati? Takdir mati, matilah. Yang penting, aku dapat keselamatan daripada kematian itu. Tuan-tuan, menarik kan? Kata Ali bin Abi Thalib. Dia boleh dipostkan kepada kantaulan. Kata Imam Al-Ghazali, tulis kembali, postkan kepada kantaulan kita. Biar ada keinsafan. Yang baca, menangis dan faham. Tak menangis pun dia faham apa maksud di balik tulisan ini. Tulis kembali apa Ali sebut dalam kata-kata ini, postkan kepada rakan-rakan dia WhatsApp. Tuan-tuan, kita sebarkan ilmu. Hari ini bagi saya lah, kita maaflah, ini antara dalam konteks pengajian tapi agak di luar sikit. Hari ini saya kata, tuan-tuan, bila kita lupakan kematian, kita akan mudah terjebak dengan benda-benda yang pelik-pelik di luar batas agama. Lupa kematian, dosa mudah kita terpalit. Lupa kematian, kita mudah buat maksiat. Lupa kematian, kita mudah buat benda-benda Allah murkai. Mudah, sangat-sangat mudah. Sebab jiwa kita zero daripada ingatkan mati. Hati kita tak ingatkan mati. Mudah buat benda maksiat. Betul, tuan-tuan. Ini kenyataan. Sebab tu Nabi SAW, tengok cerita ni. Kenapa Nabi minta ziarah kubur? Dalam sunnah beragama, pada awal memang Nabi tak minta sebab Nabi tahu pada masa itu orang ziarah kubur isyuk menangis saja, meraung. Akhir sejarahnya, dalam hidup Nabi lagi, Nabi kata apa? Zuru al-qubur. Ziarah kubur.
fa innaha tudzakirukumul mauta, kerana ziarah itu ingatkan kamu tentang mati. Nabi sunnahkan kita ziarah kubur. Tapi taklah jangan berlama-lama sampai duduk baca Quran 2-3 jam, sampai hampar sejarah tikar untuk berzikir sampai 2-3 jam. Itu bukan akhlak dalam ziarah. Sekejap je. Tapi ziarah apa? Untuk ambil iktibar ketika kematian dan untuk doa pada si mati. Cukuplah. 10 minit, 1 jam, cukuplah. Panjang itu pun. Yang penting hadir kita untuk ingatkan mati. Sebab kata Nabi apa? Nabi kata apa? Ziarahlah kubur. Kubur itu ingatkan kamu tentang kematian. Jadi maknanya, bila kita ziarah kubur, itu tanda kita sedang memasakkan, kita sedang pasakkan ilmu, pasakkan dalam hati jantung kita dengan keimanan, kita pasakkan keyakinan kematian akan datang bila-bila masa kepada aku. Kan betul tu cara tu. Jadi ziarah kubur satu cabang penting untuk menambahkan nilai keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Patutlah kita dalam hidup ini duk ziarah banyak tempat dah. Ziarah sana sini, melancong sekali pun ya. Apa kata ziarah kubur? Sebulan sekali. Melancong ke kubur. Maksudnya ziarah atau melancong ziarah kubur. Sebulan sekali. 2 bulan sekali. Bawa anak-anak kita masuk ke dalam kawasan pagar kubur 10 minit, 20 minit, kalau kubur mak ayah lagi afdal. Datang ziarah dan ingatkan hari ini giliran mereka, besok giliran kita. Hari ini masa mereka kembali pada Allah, besok lusa giliran kita pula untuk kembali pada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu tanda kita kenal, kita memang kenal siapa kita, diri kita dan akhlak agama kita. Sebab kita ingatkan mati dengan cara tadi. Jadi antara sunnah Nabi SAW, tuan-tuan baik. Jadi para ulama sebut antara cara yang terbaik untuk ingat mati adalah ziarah kubur lah. Sampai ziarah orang mati itu sunnah juga dalam beragama. Bila ada kematian kita ziarah, macam saya hari ini nak ziarah si mati, tengok keadaan lah, harapnya dapatlah ziarah lepas zuhur nanti, lepas kenduri ada satu kenduri, lepas ceramah nanti. Tapi harapan besar dapat solat jenazah tu petang insya-Allah kepada kawan yang telah pergi meninggalkan kami pada pagi ini. Baik. Allahu akbar. Tuan ya. Jadi sebuah mati ini memanglah Al-Imam Ibn Qayyim sebut, bila berpisah jasad dengan nyawa, maka jasad tidak ada harga lagi dah. Kata Ibn Qayyim, bila berpisah jasad dengan nyawa, jasad tak ada harga lagi dah. Jasad kita cantik macam mana, berharga ketika ada nyawa, tuan-tuan. Jasad kita dianggap mulia dan memang berharga kerana muka kita nampak cantik sebab kita punya nyawa masih di badan. Baik anggota badan kita lain. Bila kematian datang, jasad macam mana cantik tak ada harga lagi dah. Bila kematian, jasad kita yang sempurna lengkap, body kita tegak contohnya, tegap dan tegak, tak ada harga lagi dah. Tak ada harga. Jadi kematian kata ulama memutuskan soal kenikmatan dan kehidupan. Memutuskan. Disebut sebagai maqtu', dengan makna diputuskan. Kematian memutuskan urusan kita dengan kehidupan. Urusan makan, minum, pakai, rumah tangga, beranak pinak dan seumpama. Memutuskan. Pada masa juga terputus begitu dengan alam yang penuh keindahan ini. Kerana kematian. Itu kata para ulama rahmatullahi alaihi ajma'in. Baik. Allahu akbar. Sesungguhnya kematian dalam pandangan Islam adalah permulaan sebuah kehidupan baru untuk alam yang baru, itu alam akhirat. Jadi alam kematian adalah merupakan muqaddimah kepada alam kekal abadi. Alam akhirat kekal abadi muqaddimahnya dengan kematian. Sebab tu kita belum kita mati, kita tak akan kenal akhirat. Orang belum mati, dia tak kenal pun alam barzakhnya. Dia tak kenal pun alam kuburnya. Dia tak kenal pun alam dalam alam kubur, dia tak akan kenal alam mahsyar. Bila mati kita mula kenal. So bila orang tu mati, ketika itu alamnya ialah alam barzakh yang paling awal. Bukan alam bumi lagi. Jadi kata para ulama, ia merupakan pandangan dalam Islam sendiri, kehidupan baru untuk alam yang baru, untuk alam akhirat. Alam kematian
kematian adalah permulaan bagi alam yang baru, itu alam akhirat. Cuma di sini ulama bincanglah, ulama kata alam akhirat itu sebenarnya jauh lagi. Yang pertama, alam baharu bagi sebuah alam kubur, alam barzakh. Itu yang tepatlah, tapi saya pindah kata-kata ulama, okey, cuma akhirat ni jauh lagi. Maksudnya akan datang. Alam pertama ialah alam kubur, alam barzakh kita. Itu alam kematian pertamanya, kehidupan baru di alam barzakh. Kita seorang-seorang. Kalau kita selama ini dengan anak isteri, satu keluarga sampai anak 7-8 orang, ibu ayah bersama puluhan orang dalam keluarga, seronok, santai, makan minum. Bila datang alam kematian, kita seorang-seorang. Seorang-seorang kita tanpa bantuan sesiapa. Tanpa bersama sesiapa. Tanpa diiringi sesiapa. Tanpa diikuti siapa. Seorang-seorang kita. Itulah tuan-tuan ada patah harap sebut. Buat harap sebut terjemahannya dikata apa? Saat kehidupan kamu seronok dengan keluarga yang besar. Saat kematian kamu kesorangan tanpa keluarga yang besar. Saya hidup kata pepatah Arab lah, seronok dengan keluarga yang besar. Keluarga yang ramai, dapat tengok wajah anak-anak kita besar depan mata kita, dapat tengok wajah mak ayah bersama kita, peluk cium dalam keadaan rapat, dekat, makan bersama. Itu saat kita ada keluarga. Kematian datang, kita kesorangan. Sebatang kara. Di alam barzakh sebatang kara tanpa bantuan siapa. Terbujur kaku sebagai jenazah yang hanya sebatang kara sifatnya. Tidak ada bantuan siapa. Itu kata-kata daripada sajak Arab. Terjemahkan baik pada tuan-tuan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kematian dianggap sebagai kiamat kecil. Sebelum bertemu dengan kiamat besar, itu berlakunya kehancuran kebinasan alam bumi ini. Kita dah jelaskan sebelum pun kita bincang panjang, kematian adalah kiamat kecil. Al-qiyamatus sughra adalah kematian. Yang besar, bila Allah hancurkan bumi dan hancurkan segala. Itu besar namanya. Sekarang kita berada di alam kecil, iaitu alam kematian. Baik. Itu perkara jelas kepada kita. Kalau bercakap tentang kematian, tiada seorang pun yang dapat melarikan diri daripada menghadapinya, bahkan kematian pasti akan menemuinya. Jelas. Tak siapa boleh elakkan diri, walaupun sesaat, daripada kematian. Itulah bila kita dengar kematian orang-orang yang kematian mengejut, contohnya, mengejutlah dalam 1-2 keadaan. Kita mungkin baru bertemu sejam 2 yang lepas. Baru bersantai sejam 2 yang lalu. Jam yang ketiga, khabar masuk berita, dah meninggal kerana aksiden. Berlaku tak? Mungkin berlaku kepada setengah orang. Kawan yang dikenal rapat dekat, baru minum air, sejam kemudian dapat berita kemudian telah meninggal. Dia mengejut contohnya. Perasan tak perasan? Itu apa tanda sebenarnya? Tandanya, kematian tak kenal masa, waktu dan tempat. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Dalam ayat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 ni, dalam catatan buku tuan-tuan itu, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, kematian yang kamu cuba lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia akan tetap menemui kamu walau berada sekalipun. Mulaqikum ni tuan-tuan, kalau kita jembas Melayu ialah macam inilah, rapat dekat, melekat. Mulaqikum makna melekat, rapat dua manusia. Itu mulaqikum. Dia follow rapat, itu mulaqikum. Jadi kematian Allah gambarkan dengan kita macam begitulah keadaannya. Makna apa? Malaikat rapat dengan kita. Malaikat dekat kita. Malaikat duduk bersama kita di mana kita berada. Ini gambar Al-Quran kepada kita, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian akan datang menemui kamu di mana kamu berada sekalipun. Allahu Akbar. Hakikatnya kematian akan menemui dan memburu manusia. Firman Allah SWT, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana berada kamu sekalipun, kata Allah Azza wa Jalla, kematian akan datang, jenguk kamu,
sekalipun kau berada dalam bangunan yang tinggi kokohnya. Benteng yang tinggi kokoh. Mana benteng yang kuat, bina batu yang kuat, yang pejal, sekalipun di situ, kamu akan mati. Kurang-kurangnya mati lemas, contohnya. Kurang mati lemas. Mati kelemas. Kelemasan dalam bangunan yang kokoh rapi, tak ada lubang, kerana sebab pada kematian, mati juga, mati lemas dalam bangunan. Sekurang-kurangnya. Tandanya, kematian tak boleh dijauhi, dihindari walaupun saat. Di mana kita, mati akan datang jumpa kita. Allahu a'lam. Tuan-tuan, zikir akan kematian ini menjadi zikir yang besar. Bahkan Nabi ingat kepada kita supaya ingatkan mati sebagai pendorong kepada kita untuk meneguhkan iman dan amal. Ingatkan mati untuk mendorong kita kepada peneguhan iman dan amal. Saya lupa sebut di awal tadi. Patut sebut tak ingat saya. Ya, tapi teringat di bacaan saya sekarang. Kata para ulama, kematian makanannya adalah amal-amal soleh. Jadi kematian ni kadang-kadang kita tak nampak dia merupakan ada benda yang kita kena beri makan kat dia. Kata ulama, saya tak pasti siapa yang kata, di antara ulama itu ulama-ulama yang silam lah. Amal salah adalah makanan kepada kematian. Jadi amal salah kita ni tuan-tuan, apa kita buat? Makanan kepada kematian. Bila kematian dapat daripada amal salah kita, kematian yang Allah radai, yang Allah restui. Dan bila kematian kelaparan, tak ada amal salah yang dibawa kepadanya. Tak ada, zero amal salah. Kematian yang menghinakan, menyusahkan. Kematian yang menyusahkan kita dan Allah tidak redha. Orang mati macam tu. Jadi kalau itu kita faham dalam suasana kita sekarang, amal salah kita makanan kepada kematian. Jadi kematian ada hakikat sebab itu dia hidup sebenarnya. Kematian satu kehidupan menerima amal-amal salah kita. Jadi orang mati kematian, orang mati dalam amal salah dia akan beruntung dan berjaya. Letak poin situ ialah amal salah adalah makanan kepada kematian. Amal salah adalah makanan kepada kematian. Itu poin kita pada pagi ini. Baik. Apa itu kematian? Kematian dalam pandangan Islam bukan untuk dijauhi atau ditakuti. Takut atau tidak, ia pasti akan kunjung tiba. Apa yang penting ialah persiapan ilmu perlu dilakukan. Yang utama ialah bukan takutkan mati. Takut kalau persiapan tak ada. Itu yang patut. Bukan takutkan mati, tetapi takut kalau tak ada persiapan untuk mati. La syai'. Tak ada persiapan untuk mati. Bukan persiapan fizikal, persiapan dalaman jiwa kita. Fizikal dengan kain putih, beli je lah, letak kat rumah tu dengan kapur barus air mawar, orang jual di kedai pun belilah. Persiapan dalaman kita. Persiapan hati, ilmu, iman dan amal. Itu yang kita kena paling takuti. Di sini ada satu cerita tuan-tuan ya. Allah Akbar. Minta maaf ya. Allah Akbar. Di sini satu cerita yang saya mohon maaf kerana tertarik tadi sikit. Minta maaf. Allah Akbar. Tersangka jatuh. Baik. Ada dikhabarkan satu cerita yang saya nak sampaikan dalam kesempatan pada pagi ini. Tuan-tuan puan semua. Ialah bagaimana di buku surat 58 tadi. Okey. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu. Ibnu Al-Bani yang nombor ramai anak muridnya dan ramai pengikut-pengikutnya. Satu hari dia bercakap tentang persoalan kematian. Al-Imam Ibnu Abdul Bar namanya. Tuliskan, catatkan ya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu.
Jadi beliau bercakap tentang kematian depan anak murid ramai. Dan bila sampai cerita kematian, beliau tiba-tiba menangis. Sungguh-sungguh menangis. Dalam keadaan air mata tak terhenti dan berhenti. Menitis sepanjang waktu. Bila begitu keadaannya, anak muridnya semua terdiam diri belaka. Semua dalam keadaan diamkan diri, tak berani nak tanya. Hinggalah seorang anak murid merapati Ibn Abdul Bar. Dia bertanya, Tuan Guru, apakah Tuan Guru takut akan kematian? Tengok tuan-tuan. Sangka anak murid tadi, Tuan Gurunya menangis kerana takut kematian. Dia tanya soalan yang begitu. Sangkaannya dia tanya, apakah Tuan Guru takut kematian? Menariknya, Ibnu Abdul Bar dijawab dengan jawapan yang tegas. Ini yang saya nak kongsi ni. Dia kata, wallahi, aku tak takut akan kematian menjelang tiba. Tapi aku takut aku tak ada amalan untuk dibawa ke alam kematian itu. Poin. Noktahkan poin itu. Aku takut aku tak ada amalan untuk temui kematian. Itu kepala takut. Dia menangis sekarang pun dia bimbang amal tak cukup. Bila anak murid dengar macam tu, Tok Guru boleh menangis, sedangkan dia Tok Guru, fahamkanlah, Tok Guru ni mana ilmu di dada. Amal banyaklah kalau nak confirm anak muridnya. Segala dia dalam ingatan, dalam hafalannya. Bila mereka dengar macam tu, mereka pula menangis. Anak pula menangis. Bersama guru mereka, lalu kata mereka, haqqan, benar wahai Tuan Guru. Kalau engkau seorang guru kami boleh menangis kerana terasa kekurangan amal, kaifa bina nahnu, bagaimana kami pula? Akhirnya majlis teriak, majlis teriak menangis. Berubah suasana menjadi kepada majlis menangis dan teriak bersama-sama. Kerana masing-masing insaf, masing-masing faham tentang amal yang tak seberapa. Dan doa sekalian, kita banyak mana kita menangiskan dan kita fikir amal kita. Banyak mana kita menangis fikir tentang amal kita yang tak berapa kuat ini. Tuan-tuan, kita tak rasa Quran nak habiskan seminggu satu surah pun kadang-kadang tak sampai pun. Usahakan satu juzuk, satu surah seminggu pun kadang-kadang tak habiskan. Sedekah amal kita, jariah, sedekah jariah kita. Kadang-kadang kita buat sekali sebulan. Itu pun kadang-kadang fikir 16 kali nak buat, tak buat. Istighfar taubat kita. Bukan ratusan kali. Sekali sehari je, istighfar. Lepas solat 2 kali, habis. Air mata tumpah. Bukan hari-hari. Itu masa-masa tertentu. Sakit, tumpah air mata. Susah tumpah air mata. Tapi kerana ingat kematian, tumpah air mata. Saya sebut ini sebab cerita Abdul Bar tadi, Ibn Abbas tadi cukup memberi kita kesan. Untuk kita terasa kematian bukan dijauhi. Tapi kita kena merasakan persiapan kita kena lakukan. Sebab itu sebutkan situ, apa yang penting ialah persiapan pun dilakukan. Perlu dilakukan. Persiapan apa kita lakukan? Pahala kita raih. Iman kita capai. Takwa kita dapat. Kebaikan kita lakukan. Istighfar kita kumandangkan. Taubat kita kumandangkan. Letak satu soalan dalam diri masing-masing. Saya bercakap untuk saya. Saya bicara untuk saya, bukan untuk tuan-tuan, puan-puan. Sebab itulah kita dalam hidup agama ni, kita fikir hal kematian, jiwa akan mudah tersentak sebenarnya. Masa untuk beramal hanya di bumi.
bukan masa mati. Masa untuk bersedekah ketika masih kita hidup, bukan ketika mati. Masa untuk istighfar ketika hidup, bukan ketika mati. Masa utamakan pahala malam siang, bukan masa mati, masa hidup lagi. Masa mati ada apa dah kita. Jadi kalau kita letak semua itu dalam kotak pemikiran kita, pastinya kita tidak akan lalai. Al-Padal leka cuai. Apalagi dalam dunia Tuhan tuaskan dunia yang melekakan kita. Minta maaf saya sebut macam itu. Kerana urusan pekerjaan, urusan harta. Berapa ramai orang leka tentang kematian. Kerana urusan harta, pekerjaan, dunia kita macam-macam. Berapa ramai yang lupa kematian. Akhirnya bila kematian datang, kita tersentap. Aku amal tak cukup di dada. Iman tak cukup sempurna di hati. Rintihan kita pada masa itu. Tangisan air mata pada masa itu. Tak ada harga lagi dah. Itulah Al-Imam Al-Ghazali kata, air mata yang insaf itu bila jatuh berguna kerana Allah akan ada harga nilainya. Air mata insaf yang jatuh kerana Allah berguguran, itu tinggi harga nilainya. Air mata yang jatuh atas bumi kan insaf akan kelemahan dirinya, Allah punya kebesaran, itu air mata harga Tuhan, itu berharga. Kalau kita dalam hidup ini kita yakin air mata kita berharga, bukan tidak ada harga. Sebab kita nak tumpah air mata kerana Allah Azza wa Jalla. Ingat tentang dosa, menangis. Ingat tentang kekurangan amal, kita menangis. Ingat tentang ilmu tak cukup dia, kita menangis. Menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Air mata kita berharga. Allah tidak akan remehkan air mata tumpah karenanya. Ainun bakat min khasyatillah. Mata, di mana air mata yang gugur kerana takut Allah, itu paling berharga si Allah Azza wa Jalla. Kematian menurut pandangan Islam juga adalah suatu pembuktian betapa lemahnya manusia, di mana bumi tidak akan dipijak selama-lamanya dan langit pula tidak akan dijunjung selama-lamanya. Kematian dalam pandangan agama juga menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala ingin menemui hamba-Nya yang benar-benar beriman dan berkeinginan pula untuk menemui Allah Azza wa Jalla. Jadi kematian dalam Islam dianggap sebagai satu rezeki bagi orang beriman untuk bertemu Allah, dan Allah sedia menerima dan menemuinya. Allahu Akbar. Ini satu hakikat yang kita kena fahami. Kematian datang menunjukkan Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Sebab tu ada orang, sambil contoh yang mudah tuan-tuan, kita kena redha. Ada orang kadang-kadang sakit pun tidak, penyakit pun tak ada, segar fizikalnya, sempurna fizikalnya, tapi meninggal dunia. Dan kita baca berita mengejut, kawan kita ni tak ada penyakit apa pun, baru umur 30 meninggal. Kita terkejut sebab kita terasa kematian jauh lagi bagi orang muda. Itulah kita. Bagi orang beriman, dikata apa? Allah sayang kepada dia. Allah berikan umur kematian seawal 30. Sebab apa? Allah nak jadikan dia selamat pada hari-hari mendatang. Tengok, kita buka dalam pandangan macam tu. Bukan kita redha dengan maksud kita bersyukur, tidak. Tak syukur. Tak adalah kata Alhamdulillah ada. Tapi menunjukkan kepada kita bahawa orang tu meninggal awal usia kenapa? Allah sayang kepada dia. Kerana Allah sayang kepada dia. Kalau Allah beri umur yang panjang menjadi, dia timbul dengan maksiat, dengan dosa yang tak pernah ada kesudahannya. Tak ada hujungnya. Maka kematian itu Allah sayang kepada kita sebenarnya. Bila kita meninggal muda. Kehagat. Lepas tu hari ini bila anak-anak kecil, ini satu peringatan besar lah tuan-tuan. As-sighar. Auladus sighar. Bila anak kecil meninggal dunia. Ya, seorang ibu bila anak baru setahun meninggal, hati mana yang tak remuk, jiwa mana yang tak sakit. Yalah, anak baru setahun 2 tahun meninggal dunia. Ya, terasa. Tetapi kalau kita letak asas agama mengatas segala-galanya, kita kata apa? Aku redha dengan apa Allah tentukan, sebab ini adalah bakal ahli syurga, dia bakal nanti aku di syurganya nanti insyaAllah. Anak kita yang meninggal itu ahli syurga insyaAllah, kemudian dia akan menanti ibunya, ayahnya di pintu syurga. So, kegembiraan.
Itu satu kegembiraan tuan-tuan. Lepas tu Nabi sebut hadis, Nabi sebut barang siapa yang kematian, anaknya akan menanti di pintu syurganya. Nanti, mana ayah bonda aku, mana ayah? Dia tak akan cari, jumpa dengan ayahnya. Dia telah mati umur masih remaja atau belas, belum lagi akil balik. Apalagi mati 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun contohnya. Baru 3 tahun meninggal dunia. Anak ini, anak syurga. Jadi orang beriman, dia tak akan condemn Tuhan. Kalau dia sedih macam mana, dia akan kata, Alhamdulillah. Allah sayang kepada kamu nak, kamu nanti bapa dan mama di syurga lah insyaAllah. Anak kita berlambai tangan, insyaAllah. Bonda, mak ni Angah ni, Alung ni. Yang umur 3-4 tahun, yang ketika umur 3-4 tahun. Contohnya, yang waktu balik lah berkat balik. Ketika itu, ada akan memimpin tangan ibunya ke syurga Allah SWT. Memimpin tangan ayahnya ke syurga. Amin. Syafaat dia akan dapat daripada anak kecil yang meninggal. Jadi bila kematian datang, redha itu penting. Termasuklah juga kematian bagi orang yang sakit. Orang sakit, Allah ambil nyawa tengah sakitnya untuk kafarah. Ini prospek penting kematian. Saya sebut ini prospek penting tentang kematian. Prospek penting. Sebab apa? Bila kematian berlaku, kita ingat itu adalah ketentuan ilahi. Cara Allah nak selamatkan kita, Allah matikan kita supaya tidak menderitai masalah yang lain kemudian hari. Contohnya orang mati sakit, tengah sakit meninggal dunia. Mungkin sakit baru sebulan, 2 bulan, tak sampai pun. Ataupun sampai 2-3 tahun sekalipun. Allah ambil nyawa kita sakit sebagai kafarah bagi dia. Mungkin dalam hidupnya ada dosa dia buat. Kesilapan dia lakukan. Cara Allah nak kafarahkan, Allah matikan dia tengah sakit. Atau kita boleh dengar kepada orang sakit meninggal. Bukan gembira. Ungkaplah perkataan redha. Ya Allah, aku redha. Engkau ambil nyawanya. Hamba-Mu yang kau sayang itu, aku redha ya Allah. Walaupun dia mungkin ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita. Kita redha. Jadi ini fasa penting tentang kematian. Dia merupakan satu cara untuk Allah ketemu hamba-Nya. Dan kita pula nak ketemu Allah Azza wa Jalla. Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariqa Allahi, kari Allah liqa'ah. Siapa yang cinta Allah nak bertemu, saya nak bertemu Allah dengan saya cinta, Allah kata terima dia. Aku akan terima dia. Tapi siapa yang tak nak bertemu Allah, Allah lagi tak bertemu dengannya. Itu di antara hadis Nabi yang bermaksud demikian. Baik. Kemudiannya, hadis balik menyebutkan, hadis dia baca dah, ada balik sebutkan. Imam Muslim. Sekarang kita pindah kepada 6 persiapan untuk hadapi kematian. Ini merupakan ringkasan, tuan-tuan. Bukan 6 saja ni. Saya sebut 6 ini sekadar ringkasan kepada isu-isu besar tentang macam mana hadapi kematian. Banyak lagi caranya, tapi ini 6 persiapan besar untuk hadapi kematian yang membahagiakan, bukan menderitakan kita, menyusahkan kita insya-Allah. Baik. Dalam berbicara mengenai hak kematian, setiap orang perlu kepada persiapan dan bekalan yang sewajarnya. Poin pertama, tuan-tuan letak situ ialah persiapan yang sewajarnya, bekalan sewajar. Itu poin pertama nak mati. Persiapan perlu ada. Bekalan mesti kita miliki. Beberapa langkah bijak perlu dilakukan untuk menjadi seorang yang benar-benar menemui dalam kematian dalam suasana yang bahagia dan beroleh kepada Allah SWT. Ada beberapa langkah bijak kita lakukan. Ada 6 perkara yang kita boleh lakukan dalam hal nanti kematian yang terbaik insya-Allah. Baik, apa dia tuan-tuan? Ini antara rumusan. Saya bawa ini rumusan daripada beberapa buah kitab lah. Saya bawa rumusan daripada beberapa buah kitab tentang soal kematian. Baik. Yang pertama, langkah bijak kita yang pertama dia tuan-tuan, banyak ingati kematian. Kasratu zikril mauti. Kasratu zikril mauti, banyak ingat kematian. Seseorang tidak boleh lalai dan alpa tentang ingati kematian. Bersabda dalam hadis Nabi kata apa? Perbanyakkanlah dalam ingati kematian. Aktsiru dzikral mauti, kata Nabi. Perbanyakkan dalam ingati kematian
seorang hamba yang banyak ingatkan mati, maka Allah akan menghidupkan hatinya dan menghilangkan daripada rasa sakit saat kematian itu. Dua benda kita dapat, tuan-tuan. Kalau kita rajin ingatkan mati, rajin maksud kita ingat mati seharian. Mati dalam hidup. Ingatkan mati seharian. Antara kelebihan kata Nabi ialah Allah akan hidupkan hatinya dan hilangkan daripadanya saat sakit nak mati. Bukan hilang terus, ringankan azab nak mati. Dia bila bercakap tentang azab nak mati ni, tuan-tuan, dia hanya satu golongan saja selamat sebenarnya. Golongan Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Sebab golongan Nabi Rasul-Rasul pertama, tanah kubur tak akan meratah daging mereka. Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya. Tanah tak akan memakan daging tubuh para Nabi. Itu kenyataan. Dan jasad Nabi-Nabi ini kekal macam biasa. Kekal tanpa dirata oleh ulat-ulat tanah. Itu hadis disebut. Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya. Itu kenyataan. Jadi Nabi-Nabi jasad mereka sempurna. Sampai hari ini insyaAllah. Ratusan ribu Nabi, maksudnya Nabi Rasul Nabi kita baca, kita dengar tu, kita faham itu, kita kenal tu, jasad mereka tanah tidak makan sama sekali. Jadi hal ini kata para ulama, pertama, jasad mereka kekal abadi. Tak dirata oleh ulat-ulat tanah dan seumpamanya. Yang keduanya, yang utama juga ialah bagaimana orang ingatkan mati ini. Kalau Nabi tadi jelaslah kepada kita bagaimana jasad-jasad mereka tak dimakan oleh ulat tanah dan tanah tak makan mereka. Orang ingat kematian juga, kalaupun jasad mereka ditelan dibawah oleh tanah atau dimakan oleh ulat-ulat tanah, yang utamanya ialah ketika nak mati Allah kurangkan kesakitan. Dia mati ni ghamarat. Ghamarat ni kepayahan. Ghamaratul maut, kepayahan tu memang kita hadapi. Tetapi Allah ringankan azab kematian. Mana kalau orang sakit dalam tempoh sampai 2 hari, dia mungkin 10 hari saja. Orang tu koma mungkin sampai 2 bulan, dia mungkin koma 1 hari saja. Contohnya. Ataupun orang tu keadaan susah nak mati. Walaupun masih dalam keadaan sihat, susah nak mati, datang ancaman macam-macam, dia tenang saja. Ini semua serah kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma yang kita minta ialah satu. Allahumma tawaffani musliman. Itu kita minta. Matikan aku orang Islam, ya Allah. Matikan aku sebagai orang Islam yang beriman. Matikan aku sebagai orang Islam. Jangan matikan aku di sana tidak ada ilmu dalam agama. Itu yang paling utama sekali. Allahumma tawaffani musliman. Ya Allah, matikan aku sebagai orang Islam. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, untuk hadapi kematian yang menyeronokkan, yang tidak terbeban tadi, ataupun kesusahan tenang, bahagia, yang kedua, ialah memiliki persiapan dalam menyambut saat kematian. Apa dia? Amal salah. Tadi sebutkan, amal salah harta kepada kematian. Saya ulang tadi, soalan balik pada tuan-tuan, saya sebut tadi, kematian hartanya apa? Amal salah kita. Jadi kematian, bila semati ada masalah, dia akan jadi kematian yang berharga. Bila orang tu mati, ada masalah yang banyak, dia buat kematiannya, kematian yang bermanfaat. Tak menyusahkannya, tak mencacatkannya. Kematian yang menyeronokkan, membahagiakan. Itu sebab saya sebutkan tadi bahawa kematian itu adalah ada makanannya, itu amal salah. Harta je adalah amal salah kita masing-masing. Maka yang kedua ini, memiliki persiapan dalam menyuka saat kematian. Pertamanya adalah dengan kita jaga amal salah. Dan amal salah ini kata Basri merupakan sesuatu yang boleh jadikan kita dapat kematian dalam suasana yang penuh ketenangan. Sekalipun dia mati keadaan tragis, mati lemas dan seumpamanya. Dia mati lemas di lautan. Mati aksiden. Walaupun begitu, tapi saat diangkat nyawa itu ada rahmat menantinya. Pada kawan itu mati aksiden pun, dilanggar lori, mati mengejut begitu rupa. Tak ada apa yang tinggal. Betul. Tapi rohnya dicabut Allah keadaannya tenang. Fizikalnya nampak teruk lah kan. Dipijak lori, tayar lori besar, hancur, tinggal apa tak ada. Tapi hakikat kematiannya ada kerana Allah. Sebab dia mati iman dan ilmu, Allah perbulah kematian. Walaupun dia mati aksiden.
roh diangkat dengan keadaannya di tempat yang sempurna dan baik. Kita dah bincang sebelum ini kan, roh terletak tempat yang baik, dalam bekas yang berwangi, dalam bekas yang sempurna, itulah kenyataannya. Baik, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Yang ketiga, sentiasa memiliki keinsafan. Ini penting. Orang nak mati keadaan yang tenang bahagia kerana keinsafan. Insaf macam mana? Insaf akan dosanya, insaf akan kekurangannya, insaf akan kesilapannya, insaf akan kelemahan. Dia insaf. Aku ni agama tak cukup kuat, kena belajar. Aku ni ilmu tak kuat, kena mengaji. Aku ni iman tak kuat, kena buat tambahan iman itu sendiri. Jadi insaf penting. Bila tak ada keinsafan, ia kelalai. Bila lalai tuan-tuan, banyak akan berlaku dalam hidupnya. Dia mula buat jahat, maksiat, mula tak solat, wala'idzubillah. Jadi keinsafan titik penting, insaf dia akan buka lembaran hidupnya. Dia akan nampak bab ibadat, bab sedekah, bab Quran, bab tilawah, bab solat. Semua dia akan nampak. Sebab keinsafan titik penting. Sebab tu kata para ulama, bila orang tu insaf saja, dia boleh berubah. Kita dengar sekarang ni pun macam tu lah kan. Katalah seorang, kita kata apa ya, saya tak nak guna bahasa-bahasa yang menggambarkan benda total ya. Seorang insan yang terjebak benda-benda tak elok lah. Kita dapat berita, dia telah berubah jadi orang baik. Dari mana datangnya? Daripada hati yang bersih, jiwa yang lapang. Bismillah. Bila insaf datang, hati bercakap, hati berbicara, hati bersuara. Ini kalau ikut pandangan ilmu tasawuf. Ini pandangan ilmu tasawuf. Bila ada keinsafan, hati dah mula bercakap. Engkau ni lama tak baca Quran kan? Tengok. Engkau lama tak solat kan? Dah bertahun tak solat ni, apa cerita ni? Hati bercakap. Engkau ni sedekah payah sangat, tak lama tak bersedekah kan? RM1 pun payah nak bagi, apa cerita ni? Itu cakap. Insaf ni tuan-tuan, menyebabkan hati mula berbicara dan jiwa kita mula berbicara. Insaf penting. Keinsafan itu tahap awal. Perubahan tahap yang kedua. Betul kita minta ada keinsafan. Ya Allah, jika aku ni orang insaf dalam banyak perkara. Saya tak tahu nak terjemah apa insaf dalam bahasa yang tepat, tapi insaf ini suatu pengiktiraf, satu pengiktirafan tentang kelemahan kita soal masa depan dan ibadat kita. Itu lagi insafan. Bila insaf, hati bercakap. Macam tadi lah, saya sebut tadi. Hati akan desak tuannya. Kamu ni lama tak baca Quran kan? Kenapa tak baca? Quran tu ada kat rumah, kena baca. Dia akan mula berubah baca Quran, insyaAllah. Hati insaf, berjiwa insaf, hidup ada keinsafan, hati bercakap. Engkau ni sembahyang duha tak benar kan? Kenapa tak sembahyang duha? 2 rakaat, bukan lama, 5 minit, 6 minit saja, bukan sampai setengah jam pun. Buat sekarang. Kita akan buat. Jadi hati insaf tuan-tuan, baik, banyak titik baiknya. Terutamanya ingat tentang kematian itu sendiri. Baik. Yang keempat, sentiasa merasakan bahawa kematian adalah petanda bahawa kenikmatan dunia sudah tamat. Itu. Kita merenung sentiasa. Aku berada rumah besar macam mana sekalipun, satu hari berpindah ke alam kubur yang sempit. Aku ada anak isteri ramai sekalipun ada anak-anak pun ramai. Satu hari aku duduk seorang-seorang dalam kubur. Aku ni penuh kenikmatan hidup ni. Apa nak makan, semua boleh makan. Apa nak minum, semua minum. Tapi aku dalam kubur tak makan, tak minum pun. Bila kita fikir macam tu, dia tak mencacatkan soal kehidupan dunia kita sebenarnya. Tidak. Kita akan faham tentang nilai dunia diukur dengan kematian akan datang. Itu kita nak tuan-tuan. Ini bukan persoalan tolak dunia, bukan. Dunia tak boleh tanggung kita, tapi kita jadikan dunia sempadan ke akhirat. Itu kita nak. Kalau kita fikir macam tu, nikmat dunia sementara, kita mudah buat ibadat-ibadat yang menambahkan pahala kepada kita. Kalau kita fikir dunia yang kekal, dunia yang akan berterusan,
aku punya rezeki pun tidak akan terhenti. Mana mungkin aku kaya raya, kekayaan aku ni aku punya. Ini masalahnya. Menyebabkan kita akan lupa tentang hakikat kematian kita sebenarnya. Sedangkan soal ketinggalkan. Mengejut. Tengah cari harta boleh mati, meninggal. Tengah mewah boleh meninggal. Jadi kita ambil titik insafan bahawa nikmat dunia ini sementara saja. Tak menghalang kita untuk mencari harta, tak menghalang. Tapi laluan ke akhirat terbuka. Menyebabkan kita cari harta untuk akhirat. Duit ada, insaf kita dengan cara bersedekah. Contoh macam itulah. Duit banyak, insaf kita cara menyumbang. Memberi je kita. Kerana Allah tidak akan mengecewakan orang yang suka beri itu, insyaAllah. Amin. Itu yang keempat. Yang kelima, persiapan cara akli. Ini satu perbincangan yang panjang kalau nak kira ni. Tapi saya ringkas sajalah. Kita cuba recall balik. Kita ni bermula alam barzakh, alam janin, kemudian alam roh, kemudian alam bumi, kemudian berpindah alam barzakh, akan berpindah ke alam mahsyar. Akli kita sentiasa melihat di mana bermulanya kita dalam hidup ini. Min aina nabda? Kita bermula di mana? Bermula sebagai janin dalam perut ibu. Allah bagi roh dalam perut mak 9 hari, keluar ke bumi, tengok alam dunia begitu indah, cantik, membesar, daripada dewasa, remaja, dewasa, sampai dewasa, berumur, sampai tahap nyanyuk, meninggal. Fikir macam tu. Ini adalah disebut sebagai persiapan naqli. Sebab akli maksud akal. Naqli Quran hadis. Kita fikir macam tu. Ini tidak merosakkan kita. Ini itu berikan kita kebahagiaan. Kita insaf siapa kita. Man ana, siapa kami, siapa kita sebenarnya. Itu dia hakikatnya. Yang keenam, yang terakhir untuk pada pagi ini, kita akan tamat ke muka 61, kita akan sambung balik perbincangan pada kitab tajuk yang lain. Yang keenam ialah memiliki kefahaman yang mantap tentang alam kubur. Kita kena sentiasa menelaah macam mana alam kubur ini, gelap gulita macam mana, sempit macam mana, apa jawapan aku dalam kubur. Aku seorang-seorang tak ada bantu siapa. Bila masuk alam kubur, aku nak mesti macam mana. Masuk alam kubur, malaikat datang, apa aku nak jawab. Kita berfikir melihat tentang alam kubur. Yang ni kena belajar lah. Yang nombor 6 ni kena ajar. Kena belajar tu, kena hadir ke masjid. Kena mengaji bab kematian, mengaji alam barzakh, baca kitab tentang alam kubur. Barulah kita akan merasai apa yang disebut nombor 6 ini. Kefahaman yang mantap tentang alam kubur. Dapat semua tu. Dengan maksud yang mudahnya, kita akan insaf. Alam kubur sempit, menyusahkan, seorang-seorang, tak ada bantuan sesiapa. Menyebabkan kita akan lebih terasa bahawa kematian dekat dengan kita. Inilah di antara 6 perkara yang menjadikan kita lebih bersiap sedia untuk hadapi kematian. 6, ya. Saya tak sebut sampai 8, 6 madai. Ini semua ringkasan saja. Hakikatnya, alam kematian adalah satu alam yang tidak mampu dibayangkan mereka yang masih hidup, tapi dengan kutuan akhirat seorang mukmin, dia nampak. Kita masih hidup tak nampak, tuan, tetapi kerana kita belajar, kita mengaji ilmu, kita bicara tentang akidah, keyakinan kepada hari akhirat dan hari kematian, kita nampak semua itu. Kita tak mati lagi, tapi kita nampak sebab kita belajar ilmu. Sebab tu ilmu tentang akhirat, tentang kematian, kita perlu mengaji. Ilmu tentang alam barzakh kena ambil sebagai peringatan bersama. Duduk dengan ilmu macam ni, baca. Sebab ini akan menambahkan nilai taqwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Antara sekadar pertemuan kita pada pagi ini di muka surat 61, kita akan sambung nanti page 62 pada minggu akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan semua urusan ilmu dan amal kita, dipermudahkan iman kita, dipermudahkan hidup dan kematian kita sekalipun. Hidup kita dipermudahkan Allah, kematian pun Allah permudahkan. Allahumma amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas Ya. hari ini. Okey, dengar tak? Dengar jelas. Ustaz boleh terima ke beberapa soalan? 1, 2? Boleh. Sekejap. Jemaah jika ada soalan boleh unmute. Ya.
Ada soalan boleh insyaAllah. Kalau ada soalan. Berkisar tadilah, ya. Tadi. Tak ada nampaknya. Ya, insyaAllah. Okey. InsyaAllah kita temu minggu depan, insyaAllah rasanya. Kan? Ya, betul. Minggu depan. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإيمان إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Akbar, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okay, sama-sama.